Ya, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. 各位亲爱的主内弟兄姐妹们，大家早安，平安， Apa kabar? 好吗？ Takut sama corona? 是不是害怕这个新冠肺毒？ Takut? 害怕吗？ Saya juga takut Bapak Ibu. 啊，我也害怕。 Tapi biarlah ketakutan kita, kekhawatiran kita, kita bawa di kaki Kristus. 但愿我们把这些我们的恐惧与我们的担忧带到主耶稣的脚前， Biarlah iman kita lebih besar daripada ketakutan kita. 让我们的信心比我们的忧虑还要大。 Percaya Tuhan pasti menolong kita. 相信神必定帮助我们， Percaya Tuhan akan menjaga kita. 相信他会保守我们吗？ Amin. 阿 Percaya. 门。是的，我们肯定的。 Baiklah. Oke Bapak Ibu, saya bukan sepertinya ya, memang sudah lama sekali saya tidak bertemu dengan Bapak Ibu, terutama untuk jemaat di KU2. 我觉得呢，我很少跟我们普通的众信徒见面，因为在第二堂的聚会呢，我很少参与。 Ada Bapak Ibu yang menyadari, itu yang biasa berdiri di belakang itu mana tuh? Kok nggak kelihatan lagi? 有些信徒呢，他们醒悟到我的不存在，说本来站在那边的传道去了哪里？ Ada yang pernah nyariin saya Bapak Ibu? 有人曾经问过我的存在吗？ Nggak ada yang nyariin. 你们没找我呀？ Masa saya cuma dicariin sama penjual pangsit? Penjual pangsit aja sadar ya. 就那个卖云吞面的问我在哪里？ Iya Bapak Ibu, saya kurang lebih 8 minggu tidak bersama dengan Bapak Ibu. 我已经差不多8个星期不在这里。 Iya, akhir Januari saya khotbah di salah satu gereja di luar. 1月底我刚好在另外一个教会讲道。 Kemudian masuk bulan Februari, tanggal 2 Februari saya berangkat ke Malang. 之后2月号呢，我就到马lang melanjutkan studi, 去那边进修我的课程。 menjalani masa anugerah. 那个是我的恩典时期。 Ya, tanggal 2 ke sana, tanggal 9 hari Minggu saya masih di sana. 一直到9号我还是在马lang。 Tanggal 16 16 Februari saya pulang ke Jakarta. 然后呢，2月16号呢，我回到雅加达。 Ya, terus tanggal 23 saya keluar kota lagi. 23号的时候呢，我又再离开雅加达去， Ya, tidak ketemu Bapak Ibu lagi ya kan hari 又与 Minggu. 大家见面。 Ya, kemudian masuk bulan Maret. 后来进到3月份， Tanggal 1, 2 minggu yang lalu saya pelayanan di gereja luar lagi. 2个星期前呢，我又到另外的教会讲道。 Tanggal 8-nya saya pelayanan gereja luar lagi. 8号也同样的到别的教会去。 Tanggal 15 akhirnya saya berada di sini. 然后今天15号呢，就跟大家在一起。 Ya, sudah 8 minggu saya juga tidak bersama dengan murid-murid. 8个星期不跟我的主日学生们见面。 Ya, partner saya sudah senyum-senyum ya. 我 Minggu 的 depan 配偶在那里笑笑。 Minggu depan saya tidak masuk kelas, sudah diprotes pasti. 因为下一个星期我又不在了。 Enggak, minggu depan saya pasti ada ya, Losia. 下一个星期我在。 Oke, Bapak Ibu, itulah kurang lebih kalau misalnya Bapak Ibu ini orang kemana aja kok nggak kelihatan, tahu-tahu hari ini berdiri untuk khotbah. 所以呢，我在这里做一个解释，因为好久不在这里，突然间在你们面前讲到，可能你们很惊讶。 Ya, Bapak Ibu, hari ini saya diberi tema oleh Dian Penuntun, membuka isolasi, menjalin relasi. 今天我给我的一个主题呢，就是我们要在神的面前，敞开。 Temanya yang tadi dikatakan sama liturgos, terbuka di hadapan Allah. Sebenarnya sama saja Bapak Ibu. Kita harus terbuka di hadapan Allah terlebih dahulu agar kita bisa membuka isolasi, kemudian kita bisa menjalin relasi. 刚才呢，我们的那个所讲的主题呢，是已经把它简短了，就是说我们在神的面前敞开，我们就可以把我们自己那个关闭的那个情况呢，打开来跟别人有一个交往。 Ya, sebelum kita lebih jauh membicarakan ini, mari kita lihat sejenak video singkat berikut ini. Video pertama. 还没有进入我的主题之前，我们来先看一个短短的视频。 Bisa suaranya?
man was waiting at an airport for a long distance flight. Ada His flight was seseorang delayed, yang and so he pesawatnya had a lagi little delay. spare time. Jadi He dia saw a ke deal on some kafe cookies and untuk thought he should treat menunggu. himself. He bought quite a few cookies because he thought it might be Dia quite a pesen long delay. kue He took a seat near a man and started to read the magazine sambil he nunggu also picked pesawatnya. up earlier. He exchanged a sebelah. glance with the other man Duduk and di then tried depan to seorang avoid eye pria. contact as he went back to reading. While he was engrossed in his magazine, he happened to see that the man sitting beside him boldly grabbed a cookie from the container. He initially ignored the incident to avoid a scene. He grabbed a cookie himself and went back to his magazine. But the man seemed to have enjoyed the cookie so much, he took another one and started eating it too. This continued for a while, and with each passing moment, he began to get more and more irritated. Every time he took a cookie, so did the other man. When the last cookie was left, the man nervously took that cookie and broke it in half. He offered the other to the man and smiled. The man took the cookie and could not believe the other man's nerve. He was thinking in his head, how ungrateful could that man be? The other man then left and took the container with him. This guy couldn't believe what had just happened. He was relieved when his flight was called. He gathered his belongings. As he lifted his bag, he saw that there was a full container of cookies right there. He was totally shocked, totally surprised. It caught him off guard. He thought to himself, if my cookies are here, then wait, those cookies were his. The other man had shared his cookies whilst he was thinking he was the one doing the sharing. Whilst he was angry and irritated, the other man was being generous and kind. He felt so bad for what had happened, but he couldn't find the other man anywhere and didn't know how to apologize. Ya, Bapak Ibu Saudara pernah mengalami kejadian seperti ini? 啊，你们是否有曾经这样的经历？ Saya berharap tidak ya. 我希望没有， Malu bukan? 很尴尬哈。 Bapak Ibu mengerti kisahnya? 大约我们看了这个视频，理解吗？他的状况 Iya, intinya dia pikir kuenya dimakan orang lain. 啊，刚开始的时候，他以为他的自己的饼干被别人拿走了， Dia sudah berprasangka, 他在哪里有一个误会， dalam hatinya dia pasti kesel. 心里他一定很不高兴的。 Ih, nggak tahu malu banget, nggak nanya-nanya dulu, nggak minta izin dulu langsung ambil. 怎么我的饼干他拿了，而且还没有跟我道歉 Kemudian orang itu juga makan tanpa rasa bersalah. 而且那个吃饼干的人看起来都好像没有什么负担的，继续吃。 Bahkan waktu kuenya tinggal satu, orang ini pun potong dua gitu ya, bagi dua, kasih dia separuhnya. 剩到最后一块呢，他把它分成一半给他。 Makin kesel lah dia. 当然令这个人很不高兴 Bahkan orang itu kemudian membereskan sampahnya ya, buang plastiknya. 后来另外一个男人他就把他吃的东西垃圾完全丢掉了。 Bapak Ibu Saudara, orang ini berpikir kuenya yang dimakan sehingga dia kemudian berprasangka menaruh stigma kepada orang yang sudah makan kuenya. 这个穿西装的人，他觉得那个穿很平常衣服的人拿了他的东西，吃了他的饼干。 Ternyata Bapak Ibu, 没想到 Bapak Ibu dengar bahasa Inggrisnya, he's totally shocked. 他真的吓了一大跳，很吃惊。 Bagus loh. Dia kaget setengah mati waktu dia angkat tasnya, baru dia lihat ada kuenya, ya ampun, masih dalam plastik belum kebuka. 没想到他自己的那个饼干还是在他的公司包下面，没人动。 Celakalah, kalau kue saya masih di sini berarti kue yang tadi. 我的饼干在这里，刚才吃的是谁的呀？ Kuenya orang lain ya. 别人的。 Bayangkan dia merasa bahwa dia makan kuenya orang lain makan kuenya, padahal dia sebenarnya yang makan kuenya orang. 刚开始还以为别人拿了他的东西，其实呢是他抢占了别人的。 Aduh, amit-amit ya, jangan sampai kita seperti itu. 所以呢，千万这件事情不要发生在我们身上。 Iya, Bapak Ibu, itu contoh sederhana dari orang yang memberikan prasangka atau stigma kepada orang lain. 这就是一个例子。我们有时候会误会，给别人标签，有一个偏见。
Karena stigma dan prasangka yang kita berikan kepada orang lain, kemudian kemudian akan membuat kita jatuh ke dalam penghakiman kepada mereka. 当我们对别人有偏见的时候呢，我们经常很容易的就给别人贴了一个标签。 Ya, sadar atau tidak sadar, itulah yang seringkali kita lakukan. 不知不觉间呢，我们经常会对别人有一些的误会。 Nah, Bapak Ibu Saudara, tema kita sekali lagi membuka isolasi, menjalin relasi. 所以今天呢，我们要学习一个功课，就是我们把自己的关闭的地方打开，我们跟别人交往。 Nah, tujuan pembelajaran kita hari ini adalah menyadarkan kepada kita untuk hidup berdamai dengan Allah. 今天我们的学习的目的就是跟神立起一个和平的关系。 Dengan diri sendiri dan sesama, 也与自己和平，与别人和平。 dan juga untuk dapat berdamai dengan Allah, diri sendiri dan sesama, 为了与神、与自己、与别人有一个和好的关系， kita perlu membebaskan diri kita dari sekat-sekat pemisah. 我们需要把自己从一些成见的围墙里离开出来。 Sekat-sekat pemisah relasi itu berupa stigma, prasangka kita. 这些隔阂呢，都是因为我们对别人有标签，或者我们对别人有成见。 Penghakiman-penghakiman kita kepada sesama. 有的时候呢，我们太快的、武断的来评判别人。 Bapak Ibu Saudara, Yohanes menuliskan kisah perempuan Samaria yang bertemu dengan Tuhan Yesus. 约翰写到这个撒玛利亚的妇人遇到了主耶稣。 Bagian ini cukup panjang. 这段经文叙述的非常的详细，很长。 Di dalam bagian yang cukup panjang ini ada banyak nilai-nilai kebenaran, ada banyak makna yang boleh kita pelajari di dalamnya. 在这段很长篇幅的这个经文里面呢，我们能够学习到很多的很深刻的含义。 Di sini banyak guru sekolah minggu ya, pasti Awan. setuju dengan saya. 我们当中有很多的主日学老师，相信你们与我都有同样的看法。 Nah, karena itu poin-poin yang akan kita bahas pada hari ini hanya seputar tujuan dan tema kita saja. 所以呢，我们把它局限在单只是关于这个目的与宗旨。 Pelajaran lain kita boleh belajar di kesempatan yang lain. 关于其他的方面，我们可以在另外的时刻有机会的时候再来学习。 Ya, mari kita lihat satu persatu. 我们来一一来叙说。 Sebagian besar kita mungkin sudah tahu kisah ini. 想大家都知道这段的故事。 Apa ada yang belum pernah mendengar kisah perempuan Samaria yang bertemu dengan Tuhan Yesus? 没听过的可不可以举手？没听过撒玛利亚妇人跟主耶稣？ Belum? Ada? 真的有人没听过吗？ Minggu depan bisa ikut Losi-Losi ke sekolah minggu kayaknya ya, Losi ya. 就是没听过的，请你来参加我们的主日学。 Nah, tidak ada salahnya kita coba reka ulang adegan. Kita lihat bagaimana pertemuan itu terjadi. Mari kita lihat. 我们来从开始说到这个见面是怎么样开始。 Kita lihat di dalam video berikut. Jesus taught that God treats even the worst sinners not as enemies to destroy, but as lost sheep whom he seeks to rescue and restore to his flock. We didn't know this way of valuing and loving people was meant even Perempuan Samaria di kota Samaria. for centuries. 这个是在撒玛利亚 With 城 foreign 市。 traditions we found offensive until Jesus chose to travel through Samaria. Who is this Lihat woman in the old despite? orang-orang membicarakan dia. Isn't that 这个妇女经过城市，很多的人以有成见的眼光注目。 Kira-kira pukul 12 dia menuju sumur. 正午的时刻呢，他到了这个井旁。 Dia tidak pernah menyangka akan bertemu dengan Tuhan Yesus di You sana. are a 他一 Jew. 点都没想到会遇到了主耶 I 稣。 am a Samaritan woman. Mulailah How can you ask percakapan me dimulai dengan Tuhan Yesus. If you only knew what God gives Saya nak and Yesus who it juga is nak that is sofa. asking you for a drink, Mulai dari Tuhan Yesus You would meminta ask air. 主耶稣跟他 and He 要 will give 水 you 喝。 life-giving water. Sir,
You have nothing to draw water with, and the well is deep. Where would you get that water? It was our ancestor Jacob who gave us this well. Dia berbicara tentang sumur Yakub. And his flocks all drank from it. 他说你不知道呢，你是跟一个撒玛利亚人要水喝，那是不平常的事情。 Everyone who drinks this water will get thirsty again. But whoever drinks the water I give them will never be thirsty again. Tuhan Yesus memperkenalkan air hidup yang sejati. 主耶稣就跟他介绍关于活水。 Sir, give me that water. Saya mau air itu, kata perempuan itu. Berikanlah saya air itu. 他说有活水，请你给我吧。 Go and call your husband and come back. I don't have a husband. Ini berbicara tentang suami. You are right when you say you don't have a husband. Ya. You have been married to 5 men. And the man you live with now is not really your Tuhan husband. Yesus bilang, iya kamu sudah punya 5 suami dan yang sekarang bukan suamimu. 意思说你有5个丈夫，现在的并不是你的 I 丈夫。 see you are a prophet, sir. Ya, perempuan ini berkata, benarlah engkau adalah seorang My nabi. Samaritan ancestors worship 这妇 God 人 on 就 this 说：“哦， mountain. 原来你是先知。 But you Jews say Jerusalem is the place where we should worship God. Believe me, woman, the time will come when you will worship the Father neither on this mountain nor in Jerusalem. You Samaritans do not really know whom you worship. But the time is coming, and is already here, when by the power of God's Spirit people will worship the Father as He really is, offering Him the pure worship that He wants. God is Spirit, and only by the power of His Tuhan Spirit can memperkenalkan people worship dirinya. Him as He truly 所以 is. 主耶稣就向他介绍他自己。 What is he doing talking to her? Does he know who she is? I know the Messiah will come. And when he does, he will tell us everything. I am He. I am He. Perempuan ini akhirnya mengetahui bahwa Yesus adalah Mesias yang dijanjikan itu. 所以后来这个妇人知道，他正在跟弥赛亚说话， Seketika itu juga dia menjadi begitu penuh dengan sukacita. 他就满有了喜乐， Dia lari masuk ke kota. 满有喜乐的他跑到城里， Dia mengabarkannya kepada orang-orang yang ada di kota. 很高兴的向众人说 Could he be the Messiah? Messiah? The promised prophet? No, it can't be. Come and see. Ayo ikut saya, ikut saya. 别人非常的惊讶。后来他们就跟着他一起到城外去。 Ya, Have something to eat. I have food to eat that you know nothing about. Did someone bring him food? My food is to obey the will of the one who sent me. Tuhan Yesus mengabarkan berita Injil, berita keselamatan, sukacita kepada semua orang yang mengikuti The crops are Dia. now ripe. 所以主耶稣把他的好消息向别人传扬。 Dan akhirnya begitu banyak orang berbondong-bondong ingin mencari dan mendengarkan Yesus. 因为这个妇人，许多的人，众人都来跟随来找主耶稣。 Look how many are coming. Ya, It's the good news for Samaritans too. The people of the town came to Jesus and begged him to stay. kemudian Tuhan Yesus tinggal 2 hari lamanya di sana 后来呢，主耶稣就在那个城里住了2天， dan lebih banyak mengajarkan mereka. 就有更多的教导向这个城里的人。 Ya, Bapak Ibu Saudara, dari tadi bagian yang kita baca mulai dari ayat yang keempat, di situ dikatakan iya Yesus harus masuk ke kota Samaria. 我们看第4节那里说到，耶稣必须经过那个城市，来到了撒玛利亚。 Sebenarnya Bapak Ibu, Yesus tidak perlu melintasi daerah itu. 其实呢，真正的状况呢是，主耶稣并不需要经过那个名叫西迦的城。 Kita lihat Tuhan Yesus sebenarnya sedang berada di Yudea. 本来呢，主耶稣是在犹太地的， Yudea di bagian bawah ya.
犹太是在下面的那个部分。 Ya. Kemudian Tuhan Yesus akan pergi ke Galilea. 主耶稣是要到加利利去。 Galilea di atas. 加利利是在上部。 Jalur paling pintas, paling cepat memang melalui Samaria. 最快速的路途呢是要经过撒玛利亚。 Tapi normalnya orang Yahudi pasti tidak akan lewat Samaria. 但是一般上呢，犹太人他们不要经过撒玛利亚， Mereka lebih memilih lewat jalur Sungai Yordan. 他们宁可经过约旦河边。 Bapak Ibu lihat Sungai Yordan 你们看到 sampingnya. 约旦河， Mereka lebih memilih lewat jalur itu. 他们更喜欢挑选那个经过约旦河的那一部分。 Padahal kalau lewat Sungai Yordan itu makan waktu 2 kali lebih lama dibanding kalau mereka langsung lewat Samaria. 就是他们经过约旦河需要2倍的时间，所以呢，最快就是经过撒玛利亚。 Tapi mengapa mereka lebih memilih jalur yang lama daripada jalur yang lebih cepat? 为什么别人要寻找更远的路，不要走这个快速的路呢？ Mengapa Bapak Ibu? 你们大约可以猜到为什么吗？ Banyak rampok. 有很多强盗。 Daerah Texas ya Om ya. 好像那个 Texas 那一边。 Kenapa Bapak Ibu? 为什么？ Banyak lause-lause di sini. 这里有很多的老师。 Kenapa? 为什么？ Karena orang Yahudi itu tidak bergaul dengan orang Samaria. 因为呢，就是因为犹太人不跟撒玛利亚人在一起，他们没有交往。 Daripada melintasi daerah Samaria, gua mending muter deh. 他们不要经过撒玛利亚，他们干脆的经过更遥远的路，经过约旦河。 Nah, orang Yahudi dengan orang Samaria ini sudah lama bermusuhan. 因为犹太人跟撒玛利亚人之间有成见了很长的时间。 Orang Yahudi tidak mau dekat-dekat sama orang Samaria, tidak mau bergaul dengan mereka. 犹太人他们不要跟撒玛利亚人在一起，他们不要跟他们靠近。 Karena mereka menganggap bahwa orang Samaria itu tidak sesuci, tidak sebenar, dan tidak sebaik mereka. 在犹太人的眼中呢，他们觉得撒玛利亚人没有他们那么圣洁，没有让他们那样的有传统，是比他们更低等的。 Orang-orang Samaria ini adalah hasil generasi perkawinan campur, Bapak Ibu. 因为他们的祖宗呢是混杂的，就是并不是纯粹的犹太人。 Kita tahu bahwa orang Yahudi itu sangat menjaga keaslian darah mereka. 所以呢，犹太人他们非常的保守，他们很注重他们的传统那个纯粹的血统。 Jadi orang Yahudi harus menikah dengan orang Yahudi. 所以犹太人所娶的配偶都是犹太人。 Nah, orang Samaria ini hasil percampuran. Orang Yahudi tapi menikah dengan bangsa kafir. 但是呢，这个撒玛利亚人呢，他们的祖先呢是犹太人跟了异邦的人通婚所生下来的后裔。 Lahirlah generasi, lahir anak-anak jadi generasi. Generasi itulah yang kemudian menjadi orang Samaria. 所以呢，一代传一代呢，他们就是混杂的，被称为是撒玛利亚人。 Jadi blasteran gitu kali ya Bapak Ibu ya. 就好像我们现在说的那些混血儿。 Ya, karena perkawinan campur itulah maka orang Samaria ini juga mengikuti praktik-praktik dari orang kafir. 因为异族通婚，所以呢，撒玛利亚人他们也跟随了异邦人的那些习俗。 Padahal praktik itu jelas dilarang oleh hukum Taurat. 这些异邦人的习俗呢，是与这个神的诫命有抵触的。 Nah, keadaan inilah yang kemudian semakin memperuncing hubungan yang tidak baik di antara kedua belah bangsa ini. 所以因为不同样的习俗呢，使到这两个民族之间的隔阂更加的大。 Nah, seharusnya karena Yesus dan murid-muridnya juga adalah orang Yahudi, 本来主耶稣和他的门徒们，他们都是犹太人， maka normalnya mereka akan menghindari Samaria dan ambil jalan lain. 所以应该是依照犹太人的习惯，他们不会经过撒玛利亚，而是绕向那个约旦河那条路。 Namun lihat apa yang dikatakan oleh Yohanes di ayat yang keempat. 可是为什么约翰却写在第4节这么说呢？ Yesus harus melewati daerah itu. 耶稣必须经过撒玛利亚。 Ya, Bapak Ibu Saudara, lihatlah Tuhan kita.
所以我们看我们的上帝， semua ada di dalam rencana kasih dan kemurahannya. 一切都在他的恩典与爱的计划中。 Yesus sengaja harus melewati Samaria, 换句话说，主耶稣是故意的要经过撒玛利亚， singgah pada sebuah sumur 要停在那个井旁， untuk menemui seorang wanita yang tertolak. 为了要与那个与众人没有交往的撒玛利亚人见面。 Nah, Bapak Ibu Saudara, perempuan Samaria ini tadi juga dikatakan bahwa dia pergi ke sumur itu jam berapa? 我们看到这个妇人，她去井旁是几点的时间呢？ Pukul 12 siang. 说到就是12点，就是午正。 Bapak Ibu, biasanya pukul 12 siang kita ngapain? 12点我们去哪里？平常我们是干嘛？ Ngapain tuh pukul 12? 12点 Makan. 是中饭的时 Iya, 间， siap-siap makan, ada mungkin siap-siap mau jemput anak. 或者是去接孩子回家。 Tapi yang jelas jam-jam segitu kita nggak mau keluar-keluar rumah yang terlalu panas ya. 因为是午正很热，我们都不喜欢出门。 Apalagi orang Yahudi, belum ada mobil, belum ada motor, jalan kaki. Tapi jam 12 siang dia keluar, sengaja pergi ngambil air. 更何况犹太人当时也没有交通工具，这么热的时候，这个妇人却去井边打水。 Penafsir mengatakan kebanyakan orang Yahudi, perempuan-perempuan Yahudi khususnya, kalau ngambil air itu pagi atau sore. 按照圣经学者他们说，犹太人打水的时间是清晨或者是下午傍晚。 Ya, tentu saja kita bisa terima dengan logika kita ya. 我们也许可以有这个认识。 Panas-panas siang bolong, ngapain ambil air? 这么热的天气，干嘛他去打水呢？ Tapi perempuan ini justru siang bolong lah baru dia keluar ngambil air. 但是这个撒玛利亚妇人就是挑在这个时间到井旁。 Mengapa Bapak Ibu? 为什么他挑这个时间？ Gak ada orang. 因为当时很少人。 Iya, betul. Ada penafsir yang mengatakan soalnya kalau datangnya pagi atau sore itu jam-jam rame. 圣经学者说，就是早晨或者是傍晚，太多人在井边。 Daripada ngantri, mending jam 12 sepi-sepi nggak ada orang. 是不是因为他不想排队，想在12点没有人的时候不排队呢？ Ada juga yang mengatakan demikian. 有的人是这么说的。 Tapi Bapak Ibu, saya lebih memilih untuk meyakini bahwa pilihan perempuan ini untuk pergi mengambil air pukul 12 adalah karena menghindari omongan-omongan yang akan diberikan kepadanya. 但是我自己的看法呢，我比较赞同一些学者说的，他挑这个时间就是为了不要与太多的人在一起，没有机会让别人来议论他。 Daripada bertemu dengan perempuan-perempuan lain di sana yang tahu keadaannya, lebih baik dia memilih di jam-jam yang gak ada orang. 所以呢，他不要挑选很多妇人在一起的时间去打水，怕听到别人在那里后面讲他，所以他挑没有人的时候去。 Kita lihat perempuan itu pergi mengambil air seorang diri. 而且呢，他是自己一个人去的。 Umumnya, normalnya perempuan-perempuan kalau pergi ngambil air itu rame-rame, berkelompok, sambil ngambil air, sambil cerita, sambil gosip-gosip, kan lebih seru, nggak sendiri. 我想呢，妇女们都一个习惯，就是做什么事情都喜欢结伴一起去，大家聊天，非常的开心。 Tapi perempuan ini pergi sendiri, tidak ada teman yang diajak, juga tidak ada teman yang mengajaknya. 可是呢，这个妇人她却很孤独的、单独的一个人，没有跟朋友在一起。 Di sini membuktikan kepada kita perempuan ini hidup dengan keadaan yang tertolak. 可以说呢，她是一个被众人拒绝的一个妇女。 Tertolak karena apa, Bapak Ibu? 为什么她被别人拒绝呢？ Tertolak karena apa? Kira-kira karena? 是什么原因使到她不被 Suaminya banyak. 因为 Suaminya banyak. 很多的丈夫。 Suaminya banyak. Betul, perempuan ini setidaknya dikatakan punya 5 suami. 她很多丈夫，因为她说她有5个丈夫。 Saya tidak tahu 5 suami itu maksudnya dia poligami, poliandri gitu ya, karena perempuan hidup dengan 5-5-nya sekaligus.
虽然没有说到她是一个行一妻多夫责的一个女人，一个同时间跟5个丈夫在一起的女人， Seperti kayak jadi perempuan simpenan begitu. 或者是别人的在暗中的情人， Ataukah dia kawin cerai, kawin cerai, kawin cerai hingga 5 kali. 或者她因为结婚了好多次，所以呢变成有了5个丈夫。 Banyak penafsir yang mengatakan ini, mengatakan itu dengan berbagai versi. 因为有很多学者呢有不同的说法。 Tapi satu hal yang kita bisa percaya dan kita bisa setuju bahwa perempuan ini memang bisa dikatakan bukan perempuan dengan masa lalu yang baik. 但是我们有一个可以做一个结论，就是这个妇人她有一个不很好的过去。 Bapak Ibu lihat ketika perempuan ini misalnya kawin cerai sampai 5 kali. Dan kemudian sekarang hidup dengan pria yang Tuhan bilang yang sekarang pun juga bukan suamimu. Kita bisa melihat betapa kasihannya perempuan ini. 所以呢，她既然是一个结婚离婚了5次的女人，然后现在跟她在一起的又不是她的丈夫，可以说她的情况非常的可怜。 Kasihan dan mengenaskan. 令人感到很可怜，也应该是同情她。 Bapak Ibu pernah mendengar kisah ini terjadi dalam lingkungan kita di zaman sekarang? 在我们现在的时代，有没有这样子的遭遇的女人在我们所见过的？ Saya belum pernah. 我自己本身没见过。 Cerai sekali biasa ya, kita biasa dengar, kemudian menikah lagi. 我们平常看到的都是离婚1次然后再婚的女人。 Tapi kalau sampai 5 kali saya nggak bisa bayangkan. 但是离婚到5次再婚，那个是我不能想象的。 Nah inilah yang dialami oleh perempuan Samaria. 所以这就是撒玛利亚妇人的遭遇。 Oleh karena itu Bapak Ibu, kita bisa paham ketika lingkungannya memandang dia sebelah mata. 所以他四周围的人对他有偏见，我可以理解。 Mungkin orang-orang di sekelilingnya berkata, ya ampun sampai 5 kali kawin cerai. Sekarang hidup sama orang yang bukan suaminya lagi. 也许他四周围的人觉得这个女人为什么这么糟糕，结婚离婚了那么多次，现在又在与另外的男人在一起。 Perempuan-perempuan di sekelilingnya pasti berbisik-bisik, jangan deket-deket ya, jangan deket-deket tuh. 或者别人就说我们不要靠近他，不要与他在一起。 Iya, itu tuh kenapa ya, kok bisa kayak begitu ya? Ih heran. 在哪里议论他或者批评他？ Tadi kita lihat, mungkin gambarannya bisa benar juga ya tadi video itu. Yang pria pun juga melihat dia dengan tidak ada rasa hormat ya kalau saya bilang. 我们刚才看的那个视频呢，也许就是众人，女人不喜欢跟他在一起，男人呢也用一个瞧不起的眼光来看他。 Ya, terjemahannya baik sekali loh Suping Ing. Terima kasih. Nah, itu yang dialami oleh perempuan ini. 所以呢，这就是他的遭遇。 Ya, diberikan stigma, diberikan prasangka yang buruk dan dihakimi. 别人对他有成见，给他贴上了标签，而且评判他。 Iya, begitu banyak penolakan yang dihadapinya. 所以他遭遇到了那么多方面的拒绝。 Nah, Bapak Ibu, apakah Tuhan Yesus tidak tahu apa yang dialami oleh perempuan ini? 是否主耶稣不知道这个女人的遭遇呢？ Tentu tahu, bukan? 相信主耶稣知道的。 Dan karena Tuhan Yesus tahu itulah, maka Tuhan Yesus pada hari itu dia katakan saya harus masuk ke Samaria. 可以说，就是因为主耶稣知道他的过去，主耶稣说那一天我必须要经过撒玛利亚， Saya harus bertemu dengan perempuan Samaria ini. 我必定要见到这个撒玛利亚妇人， Saya harus membereskan apa yang dia alami. 我要把他所遭遇的困难替他解决。 Saya harus menawarkannya air hidup sebagai pengganti dahaganya, sebagai pelepas dahaganya. 我要给他活水，好叫他可以从他那个饥渴里面得到释放。 Nah, Bapak Ibu Saudara, dari kisah ini mengajak kita untuk belajar sesuatu. 所以从这个故事，我们学习到了一个功课。 Ini tadi ya, perempuan di dalam kesendiriannya berjalan. 这个是一个很孤独的女人，自己一个人在旷野行走， Dengan tempayan airnya mengambil air.
他带了他的水瓶，他去打水， Pulang pun demikian seorang diri. 来来往往回去都是自己一个人。 Tapi dia tidak pernah menyangka hari itu dia akan bertemu dengan sumber air hidup yang sejati. 他万万没有想到，他就在那一天有机会遇到了活水。 Nah Bapak Ibu, dari kisah ini apa yang bisa kita pelajari? 从这里呢，我们学习到什么功课？ Firman Tuhan mendorong kita, daripada kita ngurusin masa lalu orang lain, kelemahan orang lain, mending yang harus kita urusin adalah respon kita tatkala kita berhadapan dengan orang-orang demikian. 过于我们寻找别人的过去，批评论断他们，我们更好想到以他们之间的沟通，替他们解决他们所面对的问题。 Firman Tuhan mengajak kita untuk berfokus pada respon kita terhadap keberadaan orang lain, terutama orang yang tidak sebaik, tidak sesuci, dan tidak sebenar kita. 圣经的真理教导我们，当我们面对一些别人看为不圣洁的人，那些有问题的人物，我们要有一个正确的态度来应对他们。 Tuhan bilang daripada lu ngurusin orang lain, mending lu ngurusin responmu saja. 所以呢，关于你去论断他的过去，你更好来思考，你应该用什么样的回应这些人的需要。 Karena Bapak Ibu, kita sudah tidak bisa mengubah masa lalu seseorang, keberadaan seseorang. 我们永远不能够纠正一个人的过去。 Yang bisa kita lakukan adalah kita melihatnya dengan persepsi Allah dan kemudian kita berespon dengan baik. 我们所能做到的，就是以上帝的眼光，以一个正确的态度来回应他们的需要。 Nah, mengapa hal itu kita perlu perhatikan? 为什么我们需要有这样的看法？ Apa yang menjadi dasarnya? 是什么成为我们的根据？ Dan kemudian apa tujuannya? 而且有什么目的？ Mari kita lihat satu persatu. 我们来看。 Nah, Bapak Ibu, di surat Roma yang tadi kita bacakan, bacaan kita yang kedua, itu mengatakan bahwa manusia sebelum mengenal Tuhan, hidupnya itu jauh dari Allah. Gambarannya seperti ini. 刚才我们看的罗马书告诉我们，当一个人还没认识主之前，他与神的关系之间，神与人之间有一个很深的一个横沟。 Manusia berada di satu tempat, kemudian Allah di seberangnya, dan di tengah-tengahnya ada jurang. 人类在这一端，在另外一端是神，中间有一个很深的一个深谷。 Jurang apa itu Bapak Ibu? 这个深谷是什么呢？ Jurang apa? Jurang dosa, betul sekali. 这个就是罪的深谷。 Hubungan kita dengan Allah sebelum kita percaya Tuhan digambarkan seperti ini. 所以，当我们还没认识主耶稣之前，我们与神的关系就是之间有一个很大的距离。 Kita masih berada di dalam kutuk dosa, 我们还是在罪的惩罚以下， belum diperdamaikan oleh Allah. 我们是受咒诅的，与神没有和好的关系。 Maka di kondisi ini bisa dikatakan bahwa semua kita manusia ketika berada pada kondisi ini tidak bisa tidak berbuat dosa. 所以在这样的状况呢，我们不能够离开这个罪的捆绑，不能不犯罪。 Lause saya terlalu cepat kan Lause? Cepat ya? Oke, baiklah. Nah, dikatakan di bagian ini kita tidak bisa tidak berbuat dosa karena kita belum terima kebenaran. 因为我们还没接受真理，所以呢，我们不能够不犯罪。 Nah, ini gambaran yang pertama. 这个就是第一个描述。 Bapak Ibu, adakah kita yang masih berada di posisi ini? 请问我们当中有没有还在这个图片的地位里？ Saya berharap tidak. 我希望没有的。 Nah, kita lanjut ke posisi kita yang kedua. 接下去我们看第二个的状况。 Ini yang kemudian dikatakan oleh Roma, kita kemudian mengenal Kristus, Kristus menyatakan dirinya kepada kita, kita mengenalnya, dan kemudian kita diperdamaikan. 这就是罗马书说，当我们认识、接受了主耶稣，他成为我们的救主，我们与神的关系就和好， Dosa kita diampuni. 我们的罪得到了赦免， Kita diberikan hati yang baru. 我们有一颗新造的心， Kita dibenarkan, 我们成圣、成义， kita dipulihkan. 我们得到修复。 Bapak Ibu lihat jurangnya kali ini sudah tersambung. 所以呢，中间的那个深渊呢，已经有一道桥梁使它联合在一起。
Ada darah Kristus yang sudah menyatukan kita. 因为主耶稣的宝血使到我们与神和好。 Bapak Ibu Saudara, apakah kita ada berada di posisi ini? 是否我们已经在这一个地方呢？ Nggak ada suara. Bapak Ibu tidak di posisi pertama, tidak di posisi kedua. Bapak 你 Ibu 不 ada 在 di 第 mana? 一个或者是第二个的境遇里面，那你在哪里？ Kita ada di posisi mana kalau begitu? Yang kedua, 啊，我们在这个第二个的境遇当中。 iya, harusnya kita itu berada di posisi yang kedua. Kita telah diperdamaikan oleh Allah. 啊，我们每个人应该都是已经与神和好，进入了第二个的情况。 Nah, pada kondisi ini Bapak Ibu, 啊，在这个情况里， kita dikatakan bisa untuk tidak berbuat dosa. 我们就可以不犯罪。 Kelihatan bedanya ya. Yang pertama masih di bawah kutuk dosa, belum tahu kebenaran, kita tidak bisa tidak berbuat dosa. 所以呢，第一个地位呢，就是我们在罪的咒诅之下，我们不能不犯罪。 Tapi setelah kita kenal Kristus, kita diperdamaikan, Kristus tinggal dalam hati kita, kita punya Roh Kudus, kita bisa untuk tidak berbuat dosa. 但是自从我们认识了主耶稣，他拯救了我们，圣灵内住在我们心里面，我们现在进入了第二个地位，我们可以不犯罪。 Sampai di sini Bapak Ibu bisa paham dua keadaan ini. 所以呢，这两个地位我们都知道的清楚。 Ada keadaan yang ketiga. 然后呢，还有第三个状况 Sekilas aja ya. 啊，看一下。 Keadaan yang ketiga nanti kelak ketika kita bertemu muka dengan Kristus di surga sana. 啊，第三个状况呢，就是以后当我们与主面对面相见的时刻。 Nah, pada keadaan itu kita dikatakan tidak bisa berbuat dosa lagi. 啊，在那个时刻呢，我们就不再犯罪了。 Bapak Ibu lihat keadaannya tiga yang berbeda ya. 所以呢，有三个不同。 Nah, pertama tidak diperdamaikan, tidak bisa tidak berbuat dosa. 第一就是还没有与神和好，不能够不犯罪。 Setelah terima Kristus diperdamaikan, kita bisa untuk tidak berbuat dosa. 啊，第二个地位呢，就是已经与主和好，我们可以不犯罪。 Nanti kelak ketika Tuhan menjemput kita bertemu muka dengan Dia, kita tidak lagi berbuat dosa. 然后呢，当我们有机会面对面与神在一起，我们就承认我们没有再犯罪，不再犯罪了。 Nah, saya menganggap keadaan kita semuanya, Bapak Ibu dan saya berada di posisi yang kedua. 所以呢，我觉得我们大家都是在第二个的那个位置。 Nah, di posisi yang kedua inilah kemudian kita dikatakan bahwa kita adalah murid-murid Kristus. 啊，在第二个位置里面，我们说我们是主耶稣的门徒， Bapak Ibu adalah murid Kristus kan? 我们是不是主耶稣的门徒？赞 Siap 同， menjadi murid? 愿意成为门徒， Siap menjadi murid? Udah diganti ya. 预备好成为门徒。 Nah, siap menjadi murid, kita mau menjadi murid. 啊，我们要成为门徒，我们预备成为门徒。 Sekarang apa sih tandanya menjadi seorang murid? 那么一个门徒的标准是什么？ Kalau kita dibilang jadi murid Tuhan, apa tandanya? 我们说主耶稣的门徒标准在哪里呢？ Ikut komsel? 参加小组团契。 Saya gitu kan, mau pemuritan harus ada komselnya. 啊，是不是我们说参加小组团契？ Bapak Ibu, tanda kita menjadi murid Tuhan adalah kita memiliki spiritualitas Kristen. 啊，成为门徒主要就是我们拥有基督徒的那个灵性的操练。 Nah, apa itu spiritualitas Kristen? 啊，一个信徒的灵性的操练是什么？ Spiritualitas Kristen adalah keberadaan seseorang di dalam relasi yang benar dengan Allahnya, dengan dirinya sendiri, dengan sesamanya, dan dengan ciptaan yang lain. 啊，这个基督徒的灵性呢，就是他的存在不单是与神正确和好，与人与别人周围之间的人都是和谐的。 Jadi kalau kita mengatakan bahwa kita ingin membentuk murid, 所以我们说我们要塑造成为一个门徒， maka spiritualitasnya lah yang kita tersentuh. 所以我们主要改造的是我们的灵性， Spiritualitasnya lah yang kita bangun. 我们必须建立我们的灵性生活。 Tampaknya sederhana Bapak Ibu.
看起来好像很简单 Hanya sebuah relasi yang benar antara Allah, dirinya, diri pribadi, sesama, dan ciptaan lain. 啊，就是一个与神的和谐的关系，与人之间和好的关系。 Semudah itukah menjadi murid Kristus? 但是是否就是那么简单成为主耶稣的门徒呢？ Iya, hanya ini, hanya punya spiritualitas Kristen yang benar. 就是真正的拥有一个正确的基督徒的灵性生活 Tapi tunggu dulu, mari kita coba breakdown lagi. 啊。但是呢，我们就是把它再分类的话， Ya, tadi dikatakan di sana di dalam relasi yang benar. 首先我们要说到一个正确的关系。 Relasi yang benar itu bukan berarti apa yang berlaku secara umum, 所谓正确的关系呢，并不是说一个普遍的关系。 apa yang dipegang oleh dunia, apa yang dipegang oleh pada kebanyakan orang tentang kebenaran. 换句话说，就是不是依照世俗人的眼光，大家众人的习惯， Tetapi apa yang seharusnya dilakukan. 但是我们应该做的，按照真理的生活。 Bapak Ibu sampai sejauh ini bingung? 啊，是不是到这里你们感觉到有一点的迷糊？ Kalau begitu saya berikan contohnya. 啊，我可以拿一个例子。 Soalnya KU1 tadi waktu saya bilang paham sampai sini, KU1 bilang paham. 啊，因为刚才早上的时候我说你们明白吗？他们说明白。 Setelah saya berikan contohnya mereka baru bilang, oh begitu. 然后给例子了之后，他们好像才是领会。 Mari kita lihat contohnya. Apa yang dimaksud dengan benar dan apa yang dimaksud dengan yang seharusnya. 啊，我们要说一个正确的，或者是一个应该拥有的。 Contohnya misalnya begini. 我可以拿一个例子。 Orang yang sudah menikah, entah itu pria atau wanita, 啊，一个已经结婚的人，无论是男人或者女人， otomatis sekalipun sudah menikah, kita tetap punya teman-teman yang ada di sekeliling kita, bukan? 啊，虽然结婚了，还是有以前的在一起的朋友。 Misalnya, seorang istri pasti punya teman-teman pria, seorang pria pasti punya teman-teman wanita. 啊，就是妻子呢，她也还有以前那些男性的朋友，丈夫呢也还有一些异性或者是女人是他的朋友。 Nah, kemudian karena kita punya teman-teman itulah, sekalipun kita sudah menikah, kita tetap menjalin relasi dengan mereka. 啊，虽然结婚了，这些与朋友之间的关系呢，还是保持。 Kita tetap chatting-chattingan dengan mereka, 啊，有的时候有一些话还是需要在一起聊天。 DM-DM-an di Instagram mungkin, 啊，或者是在这个社交媒体那里大家发言。 telepon-teleponan mungkin, 啊，有些时候打电话。 ngasih perhatian-perhatian, 啊，彼此关注， jalan bareng mungkin sekali-kali. 或者一起出去玩。 Kalau kebenaran yang berlaku umum Bapak Ibu, 啊，这个是依照世俗人的普通的习惯。 kebenaran itu akan mengatakan tidak masalah. 啊，大家都觉得无所谓，很简单，没有问题。 Asalkan kedua belah pihak tetap setia sama pasangannya. 啊，只要双方还是保持着那个彼此忠心。 Boleh dong punya relasi di luar relasi suami istri. 啊，当然在婚姻以外，还是应该有一些朋友的圈子， Boleh dong tetap berteman dengan teman-teman saya yang lain. 还是可以跟以前的朋友们在一起玩。 Masa nggak bisa? 为什么不可以了呢？ Masa setelah menikah langsung, hanya suami saja, hanya istri saja. 难道结婚了之后就离开了那个社交圈子，就是单独两人的生活呢？ Kebenaran yang berlaku umum akan mengatakan nggak masalah. 啊，就是世俗人说没问题， Asalkan tetap setia pada pasangan. 只要就是彼此忠心。 Tetapi spiritual Kristen itu menuntut kita lebih dalam, lebih jauh lagi. 啊，但是呢，基督徒的灵性生活要我们追求的更深入。 Tidak berhenti kepada kebenaran itu bahwa tidak masalah. 啊，所以呢，我们不停止在世俗人眼中看来是无所谓的一个关系。 Tapi biarlah kita berpikir bahwa apakah itu pantas, apakah itu seharusnya. 但是我们可以更深入的想，是否那个是应该可以这么做，或者是真理怎么说？ Dengan kebenaran Kristus, ketika kita melihat memperbandingkan kebenaran Kristus dengan hal ini, 啊，当我们以基督的眼光来看这件事情的时候， kita akan melihat hal ini tidak segampang itu. 我们就会发现，其实问题没有那么的简单。
dari teman-teman biasa bisa berubah jadi demen. 因为平常的朋友有的时候呢，我们会进入更深的感情。 Kita mungkin anggap itu nggak apa-apa, biasa-biasa aja, tapi Bapak Ibu jangan berprasangka, atau maksudnya jangan melihat bahwa hal itu ya udah biasa aja nggak apa-apa. 所以呢，我们千万不要在那里试探自己说，那无所谓，应该是没有问题，不成问题。 Karena kita manusia ini punya daging. 因为我们人呢，我们是属于肉体的， Masih hidup di dalam kedagingan kita. 我们还是有那个肉体的情谊。 Dan kemudian ada iblis yang menggoda kita. 而且呢，那个撒旦呢是不断的要引诱我们。 Maka dari teman, kalau Bapak Ibu tidak hati-hati bisa berubah tuh statusnya. 所以呢，虽然是刚开始是很平常的朋友，可是不小心的时候呢，就会变成一个不正常的关系。 Itu contohnya antara benar dan seharusnya. 所以呢，我们要看真实的情况，还有应该拥有的保持的关系。 Maka harusnya bagaimana Bapak Ibu 所以呢， dengan 我们应 keadaan 该 ini? 怎么样面对这种问题呢？ Bagaimana seharusnya? 我们应该怎么样？ Jaga jarak? 保持距离。 Benar. Untuk Sudah. dalam kasus ini ada batasan. 所以呢，保持一个安全的距离是很重要的。 Kalau berbicara soal ini saya jadi teringat akan pengalaman saya pribadi. 说到这里呢，我就想到我自己个人的经验。 Sebenarnya agak malu cerita, tapi saya rasa saya perlu ceritakan supaya Bapak Ibu melihat yang benarnya dan yang seharusnya. 所以呢，我做这个见证呢，就是只有希望让你们能够看到一个应该怎么样来培养的关系。 Jadi tahun lalu waktu saya masih mengerjakan skripsi, 去年当我还在写论文的时候， saya di Malang kerja skripsi meninggalkan suami di Jakarta. 我自己在马拉，然后离开我的丈夫在雅加达。 Nah, kerja skripsi di sana bersama teman-teman yang lain. 在那里呢，我是跟同学们在一起写论文。 Kebetulan ada satu teman saya yang juga sedang mengerjakan skripsi yang posisinya sama dengan saya. Dia juga meninggalkan istrinya. 刚好呢，跟我的同学当中有一个，他的状况跟我一样，但是他是男人，他离开他的妻子。 Cocok lah, satu tinggalkan suami kerja skripsi, satu juga tinggalkan istri kerja skripsi. 所以呢，我们看一个离开了丈夫，一个离开了妻子， Saya 同 memang, 病相怜。 ya, saya memang berteman dengan dia. 所以呢，我跟他在一起。 Dia koko-koko, anaknya sudah 2 dan sudah menginjak remaja. 他年纪比我大很多，因为他有孩子，他的孩子已经进入了少年。 Nah, kami berteman seperti biasa. 我们就好像平常的朋友这样的交往。 Kerja bareng, main bareng. 在一起写论文，就一起去游玩。 Dari percakapan biasa saja, 刚开始是讲一些平常的事情， sampai kita mulai ke pembicaraan yang lebih personal. 后来呢，就更多讨论到一些私人的问题。 Misalnya mulai bertanya, bagaimana kesulitanmu, apa yang bisa didoakan, apa yang saya perlu lakukan, saya perlu bantu. 后来谈到一些比较深入的，就是你面对什么问题，我能够为你做什么祷告，有什么事情我可以帮助你。 Dan saya merasa nyaman ketika bertemu dengan dia, ketika berteman dengan dia. 所以呢，我觉得跟他在一起呢，我很感觉到心里很踏实。 Saya melihat dia pun demikian. 我看他也觉得跟我在一起很踏实的感觉。 Dan Bapak Ibu jangan salah, walaupun saya berteman dengan dia, semua yang saya obrolin dengan dia, saya itu cerita ke suami saya. 但是呢，我有一个情况呢，就是我跟他谈的每一件事情呢，我都会向我的丈夫报告。 Saya kira dia begitu juga sama istrinya. 我想也许他也把这样的问题也跟他的妻子报 Karena 告。 karena kita toh juga semua saling kenal ya, istrinya bukan hamba Tuhan, tapi saya, dia dan Roni kenal bareng-bareng di kampus, gitu 因 ya. 为呢，我们都彼此的认识，我也知道他的太太虽然她不是传道人，他也知道Ronnie 传道。 Satu hari Bapak Ibu, dia datang kepada saya. 可是有一天呢，他来找我， Dia bilang begini, 他说 Ellen, saya kerja skripsinya pindah ruangan aja ya, saya turun aja ke bawah. 他说我的论文剩下一点点，我要下到楼下去。 Terus saya bilang dalam hati saya, oh kenapa? Tapi saya ngomong sama dia, oh ya nggak apa-apa kok. 我说好吧，没问题。 Terus dia lanjutkan, 然后他说
Iya, soalnya saya merasa tidak baik ketika kita terlalu sering ngobrol. 他告诉我，我觉得我们现在不可以太多时间花时间在一起讲话， Kamu punya suami, saya punya istri. 因为你有了丈夫，我有妻子的人， Kita sama-sama sedang LDR nih. 我们都是遥远距离的关系， Tidak baik kalau kita sering ngobrol. 所以就是我们彼此之间有更多的谈话呢，非常的危险。 Walaupun enak ngobrol dengan kamu. 虽然跟你谈话非常的和谐， Bapak Ibu, waktu saya mendengar itu, 但我听到了之后呢， Bapak Ibu bisa tebak kira-kira apa yang ada dalam perasaan saya? 你们想我心里会有什么感觉？ Kira-kira saya bagaimana Bapak Ibu? 你们想我会有什么样的感想？ Saya tersinggung Bapak Ibu. 我真的感觉到受了伤害。 Saya dalam hati, ya ampun ini susu-susu ya. Dia pikir saya naksir dia kali. 我说这个人真的是以为我难道看得上他吗？他真的妙想天开。 Saya malu waktu dia bilang seperti itu. 当他跟我这么讲的时候，我感到他非常的不好意思。 Iya, maksud saya orang cuma ngobrol, cuma biasa, nggak ada apa-apa. Bahkan apa yang saya obrolkan juga Roni tahu, istrinya juga tahu. 我说我们之间所讲的话都是一些很平常的事情，也跟彼此的丈夫、配偶报告了，有什么好想？ Kenapa kamu harus rasa-rasa begitu? 为什么他会有这样的感觉呢？ Iya, tapi waktu dia bilang begitu, akhirnya saya bilang begini, oh ya udah kok. 但是因为他这么说，我就说好吧。 Ya, dia turun, kemudian saya tetap duduk di meja saya. Dan sepanjang hari saya berpikir, 他下去了，我在楼上继续我自己的写论文，可是我一直想不开这件事情。 saya berpikir apa ada yang salah nih? 我只想到底是在哪一方面有了一些的错误， Saya pernah ngomong apa kali yang salah? 是否有什么讲错了话，以致引起了误会呢？ Kalau bandingin saya dengan istrinya jauh lebih cantik. 比跟他的太太很漂亮。 Iya, tapi apaan sih susu-susu ini? Ih, malu saya panggil Koko sih, tapi karena dia begitu akhirnya saya jadi apaan sih dia ini? 因为他年纪比我大，虽然我口里叫他哥哥，心里想到他已经是叔叔等级的人， Malu juga bukan Bapak Ibu? 感觉到非常的害羞。 Soalnya biasa perempuan yang bilang seperti itu ya, tapi ini balik laki-laki yang bilang seperti itu. 平常呢，拒绝的是女方，并不是男方。 Maka sedikit perasaan, aduh ampun dah. 所以呢，我心里感觉到非常的很难接受。 Ya, tapi kemudian saya duduk dan saya tenangkan diri dan saya berdoa, Tuhan, ini ada apa ya Tuhan? 所以呢，后来我就比较安静下来的时候呢，我就向神祷告。 Kemudian saya menemukan Roh Kudus berbicara di dalam hati saya. 我就感受到圣灵动工，在我的心里跟我说话。 Dan kata yang saya temukan adalah harus ada batasan. 我所得到的一个结论呢，就是必须有一个距离。 Memang mungkin tidak ada apa-apa awalnya, 虽然刚开始的时候可能没问题， tapi kita tidak tahu kemudian. 可是我们不知道会演变成为怎么样的状况。 Dan kita ini daging, sekalipun saya hamba Tuhan, dia hamba Tuhan. 因为我们还是一个属肉体的人，虽然我们彼此都是属于神的仆人， Sama-sama bisa jatuh. 但是我们人就有软弱，会跌倒。 Tidak ada satu orang pun yang kebal terhadap dosa. 没有一个人是跟罪恶免疫的， Maka hati-hati. 所以我们每一个人都必须谨慎。 Itu yang muncul di dalam hati saya. 所以呢，这就是我从心里浮起来的一个感想。 Saya berpikir, oh iya benar juga. Sekalipun memang saya nggak ada apa-apa kan. Ya ketika saya tidak ada apa-apa, jadi saya merasa saya benar dan saya tidak ada apa-apa. Tapi ketika saya diingatkan, saya harus tahu bahwa betul. Peringatan sudah diberikan, hendaklah saya betul hati-hati sebelum saya jatuh ke hal-hal yang lebih rumit lagi. 虽然刚开始的时候，我觉得我心里根本没有其他的想法，但是既然现在有了一个警号，就是提醒要我真正的避免发生演变成更严重的状况。 Akhirnya dengan damai saya bisa menerimanya. 后来我就以很平静的心情来接受那个情况。 Dan apakah kita tidak berteman sekarang? 这不是现在不做朋友了呢？ Berteman 还一样是成为朋友 dengan batasan. 但是呢，现在是有距离的。 Nah Bapak Ibu, itulah yang menjadi contoh kebenaran yang berlaku umum dengan yang seharusnya.
所以呢，这个就是一个例子，一个普遍别人能够接受的情况，但是基督徒拥有的标准是不一样的。 Kebenaran umum berkata nggak apa-apa, yang penting kan lu nggak naksir, yang penting kan lu nggak tetap setia sama pasangan. Jalan nggak masalah. 世俗人也许说那没问题，因为你们还是对自己的配偶忠心，在一起是没有问题的。 Tapi spiritualitas Kristen mengajarkan kita hati-hati, pikirkan semuanya, pakai wawasan Kristen, pakai firman Tuhan untuk mengoreksi kita, mengarahkan kita. Ketika teguran itu datang, dengarkan. 但是我们以基督徒的属灵的生活来眼光来看这件事情，就要非常的谨慎，要用这个属灵的一个范围来评估一件的事情。 Nah Bapak Ibu, inilah yang membedakan benar dengan seharusnya. 所以呢，这就是正确的或者是应该的。 Maka yang seharusnya itulah yang kemudian ada di dalam hidup kita, membangun spiritualitas Kristen kita. 所以呢，那个应该的真理必须我们保持，我们来建立我们的基督徒的属灵生活。 Nah, di dalam apa kaitannya dengan pelajaran hari ini atau khotbah hari ini? 关于这个见证与我今天所讲的道有什么联系呢？ Yang berlaku di umum, 在普遍世俗人的眼光中， perempuan dengan masa lalu seperti itu 这个有以前过去历史的女人， sah-sah aja ketika dihakimi. 她应该是被别人论断、被别人抛弃的女人。 Ketika kita berprasangka, ketika kita melabeling dia, ketika kita punya stigma kepada dia, wajar. Toh memang masa lalunya nggak baik. 别人对她有成见，对她贴上标签，论断她，那是很正常的，因为她本来就有那个不好的过去。 Tapi yang seharusnya di sini mengajarkan kepada kita tidak demikian. 但是呢，真理却告诉我们不应该如此。 Ini yang kemudian akan kita belajar lebih dalam. 所以必须我们更加深入的来改造。 Nah Bapak Ibu, spiritualitas Kristen, tadi saya bilang ada yang benar, ada yang seharusnya. Nah bagaimana caranya kita tahu yang mana yang benar, yang mana yang seharusnya? 现在我们要看基督徒的属灵生活呢，就是应该的，或者是很正常的世俗人的看法，应该有怎样得到平和谐呢？ Kita membutuhkan acuan untuk tahu. 我们必须要有一个标准或者是一个根基来评估。 Dan acuan itu adalah firman Tuhan. 所以重要的原则就是神的话语成为我们的准则。 Kristus yang menyatakan dirinya lewat firman-Nya. 基督借着他的道向我们显明， Itulah yang kemudian akan mengarahkan kita. 来维护保守我们。 Allah kita pencipta, kita adalah orang yang diciptakan. 神创造了我们，我们是受造的。 Dan agar ciptaan ini tahu untuk bagaimana caranya hidup, dia harus bertanya kepada orang yang menciptakannya. 我们既然是受造之物，我们必须要问创造的人是怎么样的造我们。 Nah caranya mencari tahu adalah lewat firman Tuhan yang kita baca, yang kita dengarkan. 我们就是要借着我们所听得到，我们所拥有的圣经，借着这一切来帮助我们建立与神的关系。 Dan pada hari ini firman Tuhan memberitahukan kepada kita, 所以今天神的话语告诉我们， daripada kita menstigma orang lain, daripada kita ngomongin orang lain, daripada kita menghakimi orang lain, lebih mending kita menerima mereka dengan kasih. 所以我们不要论断别人，不要讨论别人的过去，我们也不要对别人有成见或者贴标签，我们更好以爱心来接受他们。 Bapak Ibu, saya bisa minta tolong ada yang membacakan ini kepada saya? 是否有人能够把这段的词念给我听？这个句子读给我们大家听。有谁做志愿者？ Wah, kalau di kelas kita bisa main nunjuk ya Lucy ya? 如果在主日学生当中，我们只有挑小学生就来你读。 Kadang-kadang kasih murid kita ya nggak mau baca, ngantuk-ngantuk kita suruh itu. 有些学生看起来开始打瞌睡，就叫他来读。 Iya. Bapak Rian boleh bantu saya? 好，现在我们就指瑞安弟兄。 Iya. Firman Tuhan sebagai acuan menyadarkan untuk berhati-hati dengan stigma, prasangka, labeling, penghakiman yang kita berikan kepada sesama.
Iya, terima kasih. 好，谢谢。 Inilah firman Tuhan hari ini mengajarkan kepada kita, hati-hati dengan semua stigma, hati-hati dengan semua penghakiman yang kita berikan kepada orang lain. 所以呢，今天神的话语真理告诉我们，不要论断别人，不要给别人有成见，我们不要误会别人。 Ah, dasar pemalas emang. 所以我们要注意。 Oh iya, misalnya stigma yang kita berikan itu demikian. Ah, dasar pemalas. 啊，这个人很懒惰哦。 Ah, dasar tukang telat. 啊，这个人经常迟到，迟到鬼。 Ah, dasar nggak bisa ngapa-ngapain. 啊，这个人什么事情都做不好， Ah, dasar nggak bisa didik anak. 或者不会顾孩子。 Dan dasar-dasar yang lain. 我们经常说，就是这样的一个人。 Bapak Ibu, kita bisa menambahkan, saya kira kita semua jago untuk menambahkan ya stigma-stigma apa yang biasa kita pakai kepada orang lain. 现在有的时候呢，我们暗暗的给别人贴上了标签。 Bapak Ibu pernah diberi stigma atau diberikan prasangka begitu, orang lain berprasangka buruk atau menghakimi kita? 或者是别人也曾经论断我们，或者批评我们，对我们污秽。 Tidak pernah. Oh, jangan-jangan kita terus yang memberikan stigma kepada orang. 是不是我们一直都是这样的论断别人，还没有轮到别人来论断我们呢？ Saya percaya pernah. 我相信都有的。 Kita pernah dua-duanya, pernah berprasangka buruk kepada orang lain juga pernah berprasangka buruk kepada kita. 就是都有，我们误会别人，或者别人对我们有误会。 Kita pernah menghakimi orang lain juga pernah menghakimi kita. 也许我们经常论断别人，别人也论断我们。 Bapak Ibu, bagaimana rasanya ketika Bapak Ibu diberikan stigma dan dihakimi? 当别人论断我们，对我们贴上标签，我们有什么感想？ Bagaimana rasanya Bapak Ibu? 我们的感觉如何？ Lause Mensan, bagaimana rasanya Lause? 是不是感觉到心里很不愉快，或者是受到伤害？啊，感觉到很伤心。 Lause Mensan baik banget ya, cuma sakit hati. Sakit hati, iya. 啊，受到伤害，心里受伤了。 Ada lagi? Apa lagi Bapak Ibu? 还有呢？ Kecewa. 啊，就是很失望。 Ya. Apa lagi Bapak Ibu? 还有呢？ Lause Amel. Lause Amel apa Lause? Susah untuk menerima ya Lause ya? Benar, 不能够 benar. 接受， Ya, tidak bisa menerima. 觉得不能接受。 Bapak Ibu, ketika kita di stigma orang lain, di labeling orang lain, dijatuhi prasangka kepada orang lain, dihakimi, perasaan kita sedih, kecewa, sakit hati, marah, tidak bisa terima, ingin membalas. 啊，有的时候我们真的是被别人论断，心里非常的不高兴，我们受到伤害，我们甚至一想到要报复，我们很生气。 Gambarannya itu ya seperti orang ulek sambel. 啊，就好像那个正在做辣椒酱的人， Saking kita keselnya, kita jengkelnya, bisanya gitu ya. Gitu. 啊，心里非常的生气，很愤恨的就在那里埋怨。 Ya, seperti itulah. Saya begitu juga rasanya. Aduh, gemes gue. Enak aja lu ngomong kayak gitu ya. 啊，有的时候呢，心里很生气，那他既然这样的对我，太过分。 Ya, itulah yang kita alami Bapak Ibu. 所以呢，这就是我们经常面对的。 Tapi sekalipun kita tahu rasanya sakit, tidak terima, tapi seringkali itu tidak membuat kita berhenti untuk melabeling orang lain, untuk menstigma orang lain, untuk berprasangka buruk pada orang lain dan kemudian kita menghakiminya. 啊，但是虽然我们自己面对这样的状况，心里非常的不舒服，可是呢，我们却用同样的态度来去伤害别人。 Nah, karena itu Bapak Ibu, firman Tuhan hari ini mendorong kita agar kita punya spiritualitas Kristen sebagai ciri murid Kristus. 所以今天但愿神的话语提醒，让我们拥有属灵的那个基督门徒应该塑造的那个形象， Supaya kita punya relasi yang benar dengan Allah, diri kita sendiri, sesama, dan ciptaan lain. 而且我们与神的关系，与我们自己本身和受造之物彼此和谐。 Supaya kita tahu apa yang berlaku umum, kebenaran umum, tetapi kita bisa memilih yang seharusnya yang kita lakukan. 还有我们也能够知道怎么样的面对世俗人的看法，还有我们基督徒应该拥有的属灵眼光。
Jadi Bapak Ibu, inilah yang menjadi dasar kita ketika kita tidak boleh menstigma, berprasangka dan menghakimi orang lain. 若是我们能够做到这一点，我们就不会很容易的误会别人或者给别人贴上标签。 Ingat, Tuhan mau kita berpikir lebih jauh. 要知道神要我们走更远的一步，更加的深入来学习。 Seharusnya kita murid Tuhan, kita punya spiritualitas Kristen, mampu membuat kita untuk berpikir, apakah ini seharusnya saya lakukan? Apakah ini yang Tuhan mau? 我们是属于神的儿女，我们能够更深入的来思考一件事情，要追问是否神要我们这样做，我们要拥有这样子的看法。 Bapak Ibu Saudara, lihat apa yang dilakukan oleh Yesus. 我们要看主耶稣成为我们的典范。 Yesus tidak menghakimi perempuan ini. 主耶稣并没有论断这个妇女， Bahkan dikatakan di awalnya dia sengaja datang cari perempuan ini. 而且这里特别是说到他特别的去找这个女人。 Yesus mengerti keadaan wanita ini. Tuhan pakai sepatu perempuan ini. 主耶稣知道这个妇女，而且要使用她， Mengajaknya bicara, memperdulikan dia, kemudian memberitakan kebenaran kepadanya. 主耶稣主动的跟她说话，主耶稣跟她说明解释真理，主耶稣跟她建立关系， Yesus menawarkan solusi kepada perempuan ini. 而且主耶稣也给她开了一条解决的方案，给她有出路。 Daripada menstigmanya, daripada menghakiminya, Yesus malah menawarkan air hidup kepada perempuan ini. 所以主耶稣并没有给她贴上标签，对她惩戒，乃是主耶稣给她活水。 Yesus tidak menghakiminya, tapi malah memberinya damai yang sejati. 主耶稣没有论断她，主耶稣给她一个出人意外的平安。 Bapak Ibu Saudara, setiap kita punya masa lalu sendiri. 虽然我们每一个自己都有不好的过去， Setiap kita datang dari kisah-kisah yang berbeda. 我们拥有不同的背景， Setiap kita punya latar belakang masing-masing. 我们每一个人有不一样的生活环境， Yang berarti setiap kita punya potensi untuk di-labeling, untuk diprasangkai buruk, untuk dihakimi oleh sesama kita. 因为跟别人有不同的境遇，所以呢，我们也很容易的会被别人误会或者贴上标签。 Tetapi Allah tidak menghendaki hal itu. 但是神却不愿意我们这样的停留在那一点。 Allah ingin mencegah penyebaran stigma dan prasangka sehingga tidak membuat relasi kita dengan sesama diri sendiri dan dirinya menjadi rusak. 神要停止我们有这个不好的关系，就是要我们继续的与他和谐，与人与自己彼此和谐。 Bukan corona saja yang perlu ditekan penyebarannya ya. 所以呢，我们不是说单只要控制住这个疫情，不要给它蔓延。 Tapi penyebaran stigma, penyebaran penghakiman itu, prasangka-prasangka itu juga Tuhan mau kita bereskan. 但是神也要我们解决，不要对别人有论断或者有成见，甚至于贴上标签。 Bapak Ibu Saudara, tidak ada seorang manusia pun yang berhak untuk menghakimi orang lain. 所以没有一个人有权利来论断别人。 Jika ada pribadi yang berhak untuk melakukannya, 就是真的有人有资格来论断的话， satu-satunya pribadi itu hanya Yesus Kristus. 唯一可以论断别人的唯有主耶稣基督。 Pribadi yang telah memberikan darahnya sendiri, hidupnya sendiri sebagai ganti hidup kita. 因为唯有他为我们留下了宝血，代替了我们接受了苦难。 Pribadi yang sudah membebaskan kita. 是他给了我们释放， Dialah yang paling berhak menghakimi kita. 唯有他最有资格的来论断我们。 Namun Bapak Ibu Saudara, Tuhan Yesus sendiri pun tidak menghakimi Bapak Ibu, bukan? 但是主耶稣自己本身也没有论断过我们。 Yesus juga tidak menaruh stigma, Yesus juga tidak berprasangka kepada kita, bukan? 主对我们也没有成见，他也没有给我们贴标签。 Maka mengapa kita melakukannya kepada orang lain? 那为什么我们却这样的行在别人身上呢？ Mengapa kita begitu sering berprasangka buruk kepada orang lain? 为什么我们还会对别人有一些不好的印象，或者给他误会？ Mengapa kita berani menghakimi sesama kita? 而且我们还会论断别人。 Bapak Ibu, alih-alih kita berprasangka dan menghakimi sesama,
所以但愿我们不再对别人有成见， Mari kita lakukan yang sebaliknya. 我们更加的积极的来行另外的一个态度。 Mari kita pakai sepatu sesama kita. 我们就是来以别人的那个位置来为他着想。 Kadang seringkali kita menghakimi tanpa kita tahu keadaan mereka. 就是呢，我们要从他的角度来看这件事情。 Ya, coba kita jadi seperti dia, baru kita tahu susahnya. 我们可以想，就是我在他的那个位置，我们肯定会理解他的苦难。 Baru kita bilang, oh ternyata begitu. 我们来在他的位置上想，原来事情是这样的。 Bapak Ibu sekali lagi, masa lalu keberadaan seseorang tidak bisa kita ubah. 所以呢，再是说一个别人的过往，我们不能够再改变。 Yang bisa kita ubah adalah persepsi kita dan respon kita. 我们能够改变的是我们的眼光，还有我们对他的回应。 Karena itu kita yang tadinya sudah diubahkan, kita di posisi kedua bukan? Tadinya kita yang sudah diubahkan seharusnya bisa dengan paradigma, dengan persepsi, dengan respon yang berbeda itu belajar untuk menerima, belajar untuk mengasihi mereka-mereka yang tidak sesuci, tidak sebaik dan ini dengan kita. 所以既然我们已经是在第二个地位，我们应该有一个新的生活态度，我们就不再论断别人，我们不再给别人贴标签，我们能够的接受一个人。 Dan Bapak Ibu kita lihat penerimaan kasih, belas kasihan, kemurahan yang ditujukan oleh Yesus kepada perempuan itu tidak kembali dengan sia-sia bukan? 而且我们可以看到，当主耶稣毫无条件的接受了这个妇女，没有给她任何的成见，我们看到所带来的一个很大的不同的效果。 Kasih dan penerimaan Yesus kepada perempuan itu akhirnya membuat perempuan itu menjadi penginjil wanita di kotanya. 当主耶稣以爱来接受了这个女人，所以这个女人呢，就成为他城市里面的一个很有功效的一个传道人。 Dia memberitakan Injil kepada orang-orang yang ada di kotanya. 因为这个女人像她城里所有的人这样的传扬主耶稣， Dan menjadi berkat. 而且她成为他们的福分。 Nah karena itu Bapak Ibu, 所以各位弟兄姐妹， kasih dan penerimaan kita kepada orang lain juga akan membawa orang lain bertemu dengan Tuhan. 当我们以爱以接纳别人，我们也能够把别人带到主耶稣的面前。 Mereka bisa mengenal juru selamatnya dan mereka bisa dimuridkan seperti kita juga yang dimuridkan. 直到他们能够认识救主，他们也会成为主耶稣的门徒，正如我们一样。 Maka mengapa kita tidak mulai melakukannya? 既然有那么好的效果，为什么我们不去行呢？ Mari kita sama-sama tundukkan kepala. 让我们大家一起来低头来进入祷告。 Di dalam waktu-waktu hening ini, mari kita berdiam di hadapan Tuhan. 在这个默想的时间，我们来到神的面前。 Mari kita ingat lagi betapa seringnya kita menyakiti orang lain dengan prasangka kita, stigma kita, dan penghakiman-penghakiman yang kita berikan. Betapa sering kita mengecewakan Tuhan dengan mengecewakan sesama kita. Betapa seringnya kita seharusnya merangkul, kita malah membuang. Padahal Kristus sudah datang untuk memperdamaikan kita. Yesus sudah datang agar kita yang tadinya tidak diselamatkan, bisa diselamatkan, dimuridkan, dan kemudian membagi kasih itu kepada sesama. Mari di dalam masa-masa menjelang Paskah ini, kita kembali mengoreksi diri kita, terutama di dalam hal menghakimi, berprasangka, menaruh stigma kepada orang lain. Jika ada hal-hal yang perlu kita mohon Tuhan ampuni, mari kita minta ampun di hadapan Tuhan.
Tuhan, terima kasih untuk firman yang sudah kami dengarkan. Kami tahu Tuhan, Engkau Allah yang begitu baik kepada kami. Engkau bukan saja peduli dengan keselamatan jiwa kami, tapi Engkau juga ingin membereskan hal-hal yang ada selama kami hidup di dunia ini. Relasi-relasi kami dengan sesama, itu pun juga menjadi perhatian dari-Mu Tuhan. Bapa, biarlah firman yang sudah kami dengarkan, biarlah teguran-teguran Tuhan itu boleh kami dengarkan, boleh kami taati, dan boleh kami terus simpan di dalam hati kami. Tolong kami Tuhan, kami tidak mampu melakukannya ketika kami bersandar bergantung pada kekuatan sendiri. Kami butuh Roh Kudus-Mu, kami butuh darah-Mu Tuhan yang terus boleh mengingatkan kami. Kami butuh kuasa-Mu yang terus boleh mendorong, membuat kami taat. Tolong kami Tuhan, agar kami terus memiliki relasi yang benar yang seharusnya di hadapan Tuhan, dengan membereskan seluruh prasangka, stigma, dan penghakiman-penghakiman kami kepada sesama. Terima kasih Tuhan, kami mau punya spiritualitas Kristen yang benar. Kami mau menjadi murid-murid-Mu yang benar. Tolong kami Tuhan, tolong kami yang lemah ini. Terima kasih Bapa, terima kasih. Suara manusia sudah berhenti, tapi biarlah suara Roh Kudus terus berbicara di dalam hati setiap kami. Menjadi ingat-ingatan bagi kami. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Terima kasih Bapak Ibu, biarlah firman Tuhan boleh menjadi kekuatan bagi kita semuanya.